Subjek-subjek yang ditawarkan seperti akidah, tasawuf, fiqh dan bahasa Arab dan lain-lain lagi menarik minat saya untuk mendalami ilmu pengajian Islam. Sesuailah untuk kita belajar di hujung minggu. Jadual yang sesuai untuk bagi kalangan pekerja-pekerja. Silibus yang diberi adalah merangkumi pelbagai sudut asas kehidupan seorang Muslim. Saya dapati sistem pengajarannya yang tersusun, mempunyai buku-buku yang diakui bagus. Kami dapat belajar dan memahami setiap subjek-subjek yang telah diajar kepada kami. Sini kita mendapat dalil-dalil apa-apa yang kita amalkan melalui kursus seperti siasah syariah. Pembelajaran di sini amat signifikan dengan apa matlamat yang saya cuba capai. Kenapa saya memilih kuizen untuk saya sambung belajar agama Islam? Sebab dekat sini pensyarah-pensyarah dia sangat berdedikasi dan kita sangat selesa untuk belajar daripada pensyarah dia sebab kita boleh tanya apa-apa soalan dengan mudah. Tenaga pengajar yang berpengalaman Dan tenaga pengajarnya amat efisien dan banyak membantu dalam memahamkan setiap subjek yang kita ikuti. Suasana perbincangan dan pembelajaran yang melibatkan begitu ramai latar belakang. Ada yang ada yang bekerja, ada yang belajar dan terdiri daripada pelbagai kelompok masyarakat.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke live quizem. Pada malam ni kita akan bersama dengan Ustaz Zahruddin yang akan kita bincangkan tajuk malam ni berkaitan dengan pasal gaji minimum yang diisytiharkan oleh kerajaan dengan lepas lah. Jadi untuk malam ni kita akan bincangkan 3 subtopik. Okey, 3 subtopik yang akan dikupaskan oleh Ustaz Zahruddin. Kemudian lepas tu kita akan buka soalan lah. Okey, soalan untuk anda tanya. Okey, sebelum tu kami nak respon daripada anda semua tentang audio ataupun visual yang anda lihat dekat sini, adakah jelas ke jelas okey pada malam ni. Anda boleh komen dekat bawah tu jelas ke tak. Mungkin Ustaz Zahruddin boleh test suara Ustaz. Kita nak test kita punya audio dengan audiens. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Okay, anda boleh komen kat bawah tu Alright. Okay. Baik. InsyaAllah. Okay, tanpa membuang masa lagi, kami menjemput Ustaz Zahruddin untuk kupaskan kita pada malam ni. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator pada malam ini, yang juga merangkap salah seorang di antara pensyarah di Quizem bahagian ekonomi, pihak penganjur dan semua para hadirin dan juga para peserta pada malam yang berbahagia ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan ambil beberapa poin utamalah yang berkait dengan tajuk kita sebagaimana yang anda tulis dalam Facebook. Yang pertamanya ialah isu inflasi, yang kedua pandangan Islam, dan yang ketiganya ialah solusi Islam. Okey, sebelum saya pergi kepada isu-isu berbangkit di sebalik kesan isu gaji minimum, yang pertamanya sebagaimana yang kita lihat baru-baru ini, pihak kerajaan telah menyebut berlakunya penguasaan gaji minimum sebanyak 1,500. Dan alhamdulillah yang terkini isu gaji minimum ini dikecualikan daripada syarikat-syarikat SME ataupun syarikat-syarikat yang perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS yang dikecualikan daripada enforcement ini. Dan insya-Allah nanti saya akan bahas berkenaan dengan yang pertamanya pandangan Islam, yang keduanya kesan pelaksanaan gaji minimum, dan kemudian bila mana dikecualikan syarikat-syarikat kecil dan sederhana, dia akan memberikan kesan negatif, dan jika kalau dikenakan pun dia akan jadi kesan negatif. Insya-Allah kita akan bahaskan nanti. Cuma yang pertamanya suka untuk saya berkongsi terlebih dahulu berkenaan dengan pandangan Islam berkenaan dengan sejauh mana kerajaan berhak mencampuri urusan perniagaan rakyat ataupun urusan keuangan rakyat. Di sana dia ada kaedah yang tertentulah, dan ini dulu sebahagian daripada tesis saya sendiri berkenaan dengan sejauh mana ataupun mada tadakhulid daurah fi umuril fard, sejauh mana makna kerajaan berhak untuk masuk campur dalam urusan peribadi. Perniagaan ni dianggap sebagai urusan peribadi antara majikan dan juga pekerja. Walaupun namanya syarikat, tetapi dia dianggap still peribadi disebabkan dianggap sebagai syakhsun i'tibari. So maknanya dia still tertakluk kepada kaedah yang sama, iaitu dia dianggap sebagai legal person ataupun tetap dianggap sebagai individu rakyat.
Jadi sahabat sekalian, yang pertamanya ialah Islam meletakkan bahawa kerajaan tak boleh campur urusan rakyat melainkan pada keadaan-keadaan yang tertentu, iaitu seperti contohnya keadaan yang mana dia boleh memberikan efek negatif kepada orang lain. Seperti contohnya kalau berlaku penipuan, berlakunya monopoli, berlakunya sekatan terhadap orang yang lebih ramai, baru kerajaan akan masuk campur. Tetapi pada asasnya kerajaan tak boleh masuk campur hal ehwal yang berkait dengan perniagaan rakyat, yang berkait dengan urusan rakyat, yang berkait dengan individu rakyat, yang berkait dengan income, yang berkait dengan keuangan, apa yang dia nak buat, berapa dia nak bayar, macam mana dia nak bayar, itu semua adalah hak yang dianggap sebagai hak rakyat dan juga dianggap sebagai hak individu, termasuklah hak syarikat yang Islam raikan. Maknanya Islam memberikan kebebasan. Di antara dalil yang jelasnya, walaupun hadis ini sempurna dengan hukum tas'ir, tetapi dari segi ilahnya merangkumi semua bab. Antaranya ialah sabda Nabi SAW dalam satu kisah di mana dalam satu hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala sa'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah qad qala sa' fasa'ir lana. Faqala inna Allaha huwal musa'irul khabidul basitur raziq. Innahu inni la arju an alqiya rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimadlimatin fi damin wala malin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa berlaku harga yang mahal, peningkatan harga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berlaku kenaikan harga di pasaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harga sedang mahal, harga sedang naik, fasa'ir lana, kalau boleh kamu buatkan ketetapan harga, makna buat harga siling untuk barang-barang ni. Lalu Nabi menjawab, innallaha huwal musa'ir, Allah adalah penentu harga. Al-qabid, al-basit, al-raziq. Dialah yang mengambil, dialah yang memberi dan dialah yang memberikan rezeki. Sesungguhnya aku berharap supaya aku bertemu Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntut daripadaku dengan bimadlimatin fi damin, sama ada berlakunya kezaliman pada darah dan juga kezaliman pada harta. Hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad dan juga lain-lainnya. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sa'ir, wahai Rasulullah, tetapkan harga, mana buat harga siling. Faqala bal ad'u, bahkan kata Rasulullah, aku berdoa. Thumma ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah sa'ir. Lalu datang lagi seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, tetapkan harga. Lalu Rasulullah menjawab, faqala balillahu yukhfid wa yurfi' ya wa inni la arju an alqiyallaha wa laysa li ahadin 'indi madlimah. Lalu Rasulullah kata, sesungguhnya yang menaikkan harga, yang menurunkan harga ialah Allah. Dan sesungguhnya aku berharap supaya aku bertemu Allah dan tidak ada seseorang pun yang menuntut haknya daripadaku. Hadis riwayat daripada Abu Dawud dan hadis ini merupakan hadis yang sahih dan juga terdapat hadis-hadis yang lain. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, da'un nasa yarzuqu ba'dahum ba'da, biarkan orang ramai melakukan. Biarkan orang ramai menentukan apa yang dia nak buat dengan wang dia, dengan harta dia ataupun dengan transaksinya. Jadi kesemua nas-nas ini menerangkan kepada kita bahawa dalam Islam dasar kebebasan ataupun pasaran adalah bebas. Maknanya dalam kisah ini
dia berlaku kenaikan harga. Dia berlaku kenaikan harga, harga mahal disebabkan oleh demand and supply. Jadi dalam market ni, demand ni maknanya permintaan. Supply, penawaran ataupun bahan yang tersedia. Contoh, kalau barang tu banyak, cepat rosak, katakan contohnya barang ada 100, orang ada 10, betul banyak turun meredum. Itu banyak satu, orang ada 10 yang membutuhkan barang yang sama, harganya akan melambung. Dalam bahasa merupakan mana? Internet anda putus ke internet Ustaz putus? Masih betul-betul ni? Dah okey Sekejap. Anda tengah tengok setting anda sekejap. Anda takut ni. Okey tak? Jadi, anda nak beri gambaran dulu sebenarnya bagaimana cara pembentukan harga dalam Islam. Harga ni bukan saja harga barang. Dia termasuk apa yang dimaksudkan ialah al-arad wa talab yang menentukan harga ataupun nilai gaji. Okey, nilai gaji. Maknanya contohnya anda ambil, katakan ada 10 orang yang memerlukan khidmat, katakan contohnya. Ada 10 orang yang memerlukan khidmat, ada 10 orang yang memerlukan kerja. Jadi maknanya harganya akan stabil. Mana taklah mahal, taklah murah. Baik. Tiba-tiba ada 10 orang yang memerlukan kerja, yang memerlukan khidmat. Tiba-tiba yang ada hanya seorang saja. Mana 10 orang perlukan perkhidmatan, tapi yang menyediakan perkhidmatan ada seorang saja. Ada contoh senang je. 10 rumah bocor atap. Tapi yang repair atap seorang je. Jadi atap ni perlu segera sebab kalau mari hujan akan basah rumah. Jadi pada masa itu kalau seorang sahaja yang ada, maka dia akan letak berapa pun orang akan hire dia. Orang akan upah dia sebab apa, dah tak ada orang lain. Dan atap tu perlu segera di repair. Okey, anda ambil contoh. So maknanya kalau dia minta 500 pun, orang sanggup akan bayar. Kalau dia mampu bayar, dia sanggup akan bayar walaupun 500. Dalam kadar kemampuan dia orang, makna contohnya lah kalau orang yang pertama mampu bayar 200, orang yang kedua mampu bayar 200, tiba-tiba orang yang ke-10 mampu bayar 500. Sanggup bayar 500. Maknanya harga gaji pada waktu itu dia akan jadi 500. Okey. Katakan contohnya, ada 10 rumah yang bocor atap, tiba-tiba ada 100 orang yang mahu kerja, yang boleh repair dan mampu bekerja, yang nak kerja, yang tak ada kerja. Jadi pada waktu itu, di kalangan 100 orang tadi, seorang tak mahu kerja, mereka bayar dengan harga 1,000. Yang kedua tak mahu kerja, mereka bayar dengan harga 500. Ada 100 orang semua sekali. Tapi ada 10 orang yang sanggup bekerja walaupun dia bayar gaji dengan harga RM10. Jadi harga masa tu repair atap akan jadi RM10. Itu makna demand and supply. Jadi maknanya dalam kisah Rasulullah tadi berlakunya kenaikan harga. Berlakunya kenaikan harga disebabkan demand and supply dipanggil tidak equilibrium. Tidak equilibrium, jadi maknanya pada waktu itu barang sedikit, permintaan tinggi menyebabkan harga melambung. Lalu Rasulullah diminta oleh para sahabat supaya menetapkan harga supaya barang tu tak melambung. Lalu Rasulullah kata, macam hadis yang pertama tadi, Rasulullah kata, wallahul musta'ir, biarkan Allah Ta'ala yang tentukan harga. Dialah Allah yang mengambil
Dialah Allah yang memberi, dialah Allah yang memberikan rezeki. Maknanya kalau bahasa mudahnya, kalau barang ni, dialah Allah yang memberikan barang kepada kita. Nak banyak ke, nak sedikit ke, semua kuasa Allah. Baik. Jadi Rasulullah kata, kalau aku tetapkan harga nanti, ya, ni saya nak supaya kita faham dulu konsep dia. Konsep demand and supply dalam konteks tadi. Okey. Jadi Rasulullah SAW memberitahu bahawa biarkan Allah menentukan harga. Dan aku takut, aku berharap supaya di hari akhirat nanti tidak ada seorang pun yang datang menuntut dengan aku. Baik, apa maksud Rasulullah SAW? Katakan contohnya. Anda ambil contoh senang. Anda ambil contoh senang. Katakan, hari ini, saya orang yang tanam sayur. Saya katakan saya orang yang tanam sayur. Jadi biasanya sebelum ni, sayur ni harganya katakan sekilo RM1. Sebulan anda dapat tanam dengan tanah yang anda ada, kemampuan yang anda ada, anda dapat tanam sebanyak katakan contohnya, katakan let's say lah, 3,000 kilo. Maknanya sebulan anda dapat RM3,000. Sebulan. Jadi RM3,000 itulah anak sekolah, bayar api, bayar air, bayar kereta dan seumpamanya. So maknanya RM3,000 sebulan tu, okeylah, maknanya belanja asasi anda RM2,500, ada lebih RM500. Apa anda punya pekerjaan? Tanam sayur. Okey, tanam sayur. So maknanya dengan RM3,000 sebulan tu, okeylah, makna bolehlah anda survive. Tiba-tiba mari PKP, tiba-tiba bila musim PKP ni menyebabkan satunya sayur tadi tak boleh nak tanam banyak. Sebab apa? Sebab mati. Sebab apa mati? Sebab racun tak ada dalam pasaran. Menyebabkan anda hanya boleh produce hanya 1,500 kilo sahaja. Okay, sebelum ni anda boleh produce dalam 3,000 kilo. Jadi makna sekarang ni sayur sudah berkurangan di pasaran. Okay, sayur sudah berkurangan di pasaran. Okay. Tiba-tiba kerajaan interfere, masuk campur. Kerajaan kata, sebelum anda pergi kepada isu tadi dulu, jadi sekarang ni di pasaran tak ada sayur. Kalau anda jual 2 kali ganda pun sayur tu tetap laku. Kalau katakan contohnya sebelum ni anda jual sekilo RM1, anda produce 3,000 kilo sebulan, maknanya anda dapat RM3,000. So maknanya anda boleh survive sebab anda punya basic expenses dalam 2,500 adalah lebih 500 simpan. Okey. Tiba-tiba sayur tak boleh nak produce kita kata maksimum. Hanya boleh produce 1,500 sahaja. Semua orang macam tu. Penanam sayur semua macam tu. Jadi macam mana anda nak survive? Anda kena naikkan harga sayur 2 kali ganda. Kalau sebelum ni RM1 sekilo, anda perlu naikkan RM2 sekilo supaya anda tetap dapat RM3,000 sebulan. Sebab apa? Sebabnya, kalau anda jual harga yang lama dengan RM1 sekilo, anda hanya dapat RM1,500, menyebabkan anda tak cukup belanja dan juga menyebabkan anda tak boleh nak buat modal pusingan. Nak tanam sayur tu balik. Menyebabkan akhirnya bisnes anda mati, anda punya income pun akhirnya semakin susuk disebabkan oleh tak boleh nak pusing balik disebabkan income itu dah jadi rendah. Baik. Jadi maknanya cara nak survive, anda kena naikkan 2 kali ganda. Kena naikkan 2 kali ganda baru anda boleh survive. Tiba-tiba mari kerajaan kata tak boleh naik harga. Kalau naik harga kita akan rampas. Jadi stay kena jual RM1 sekilo. Jadi bila macam tu, apa yang berlaku? Menyebabkan anda hanya dapat 1,500 pada bulan tersebut. Jadi 1,500 ni basic expenses pun tak lepas. Kemudian macam mana anda nak beli benih baru, macam mana anda nak beli baja baru. Walaupun ekonomi dah stabil, walaupun supply racun dah ada, tapi modal dah tak ada disebabkan kerajaan buat penetapan harga. Jadi menyebabkan anda mati. Bila anda mati, maknanya peniaga sayur akan mati. Jadi akhirat nanti anda akan tuntut dengan siapa? Anda akan tuntut dengan kerajaan. Sebab apa kamu buat macam ni sampai bisnes aku mati? Itu yang Rasulullah maksudkan bahawa aku tak akan buat penetapan harga kerana aku bimbang nanti di akhirat ada orang mari tuntut dengan aku hak-hak mereka. Ini yang Rasulullah maksudkan.
Jadi maksud Rasulullahnya ialah biarkan peniaga tentukan harga berapa dia boleh survive. Harga itu ditentukan oleh berapa demand yang ada. Demand itu termasuk kemampuan pembeli. Okey. Jadi maknanya Rasulullah kata biarkan market yang tentukan. Makna based on demand and supply dengan maksud biarkan Allah yang tentukan. Okey, sebab apa Allah tentukan? Sebab Allah yang berikan berapa sebenarnya yang boleh hidup tanaman tu. Berapa kemampuan yang ada pada manusia dengan syarat tidak berlaku monopoli. Tu je syarat dia. Jangan berlaku monopoli. Bila berlaku monopoli, itu yang problem. Macam mana contoh monopoli? Orang lain tak boleh jual sayur melainkan syarikat tertentu sahaja. Orang lain tak boleh import sayur, import baja melainkan syarikat tertentu sahaja. Bila berlaku monopoli macam ni lah yang akan jadi masalah dalam penentuan dan juga penetapan harga. Sama juga macam anda sebut tadi, masalah supply tenaga, gaji dan seumpamanya. Sekarang ini banyak berlaku monopoli. Macam anda kata tadi, sebagai contoh, berapa harga kita nak bagi kepada pekerja? Anda ambil contoh macam sebut demand and supply dalam harga pekerja tadi. Anda ada duit, Rasulullah kata, ikut suka anda lah nak buat apa pun. Nak bayar berapa, nak bayar gaji berapa. As long as pekerja tu setuju, anda sebagai majikan setuju, itu hak anda dengan pekerja. Kerajaan tak berhak campur. Ini asas dia. Jadi demand and supply ni dia berlaku macam mana? Macam anda bagi contoh senang tadi. Atap bocor. Atap bocor. Jadi maknanya katakan ada 10 buah rumah, dalam masa yang sama kena ribut, atap bocor. Okay. Jadi bila atap bocor, kita perlukan segera sebab takut esok mari hujan, barang kita basah. Okay. Jadi pada waktu itu, kalau supply tu kecil, harga akan tinggi. Kalau supply tu kecil, harga akan tinggi. Maknanya ada 10 belah rumah, tapi orang boleh buat kerja repair atap hanya 5 orang saja. Kalau ada seorang saja, lagi mahal harga. Kalau 5 orang, lagi murah harga. Kalau ada 10 orang, lagi murah harga. Sebab kalau seorang, semua nak kat dia belaka. Dia letak harga berapa pun, dia akan terima. Jadi kalau katakan ada 10 orang, seorang mampu 1,000. Dan dia nak bayar 1,000. Anda akan terima harga 1,000. Lepas tu hari kedua dah tak ada kerja dah. Orang kedua pula mampu bayar 800. Dia setuju bayar 800. Anda nak 1,000, tak ada orang nak bayar dah. Jadi harga akan jadi 800. Okey, hari ketiga pula daripada 10 orang tadi, orang yang ketiga mampu bayar 500. Jadi anda nak 800, tak ada orang nak bayar dah. Anda akan setuju dengan harga 500. Jadi itu makna demand and supply. Tapi kalau orang tu ramai yang nak kerja, ada katakan contohnya ada 100 orang yang nak kerja, daripada 100 orang tadi, seorang nak harga 1,000. Orang yang kedua nak harga 1,000. Tapi ada 10 orang sanggup kerja dengan harga RM50. Anda ambil contoh. Jadi 10 orang sanggup kerja dengan harga RM50 dan kemudian yang tuan rumah pula mampu dengan harga RM50. So makna masa tu gaji pekerja dia akan jadi market price, maknanya gajinya adalah RM50. Itu makna demand and supply dalam penentuan harga dalam market, sama ada market itu yang melibatkan harga barang ataupun yang melibatkan kadar gaji sebagaimana yang anda sebutkan tadi. Jadi konteks tadi, kalau tengok ilah hadis Nabi tak lari. Maknanya anda punya duit, ikut suka anda nak bayar berapa kepada anda punya pekerja, dan pekerja pula ikut suka dia nak terima berapa yang dia setuju, yang dia mampu dan yang dia sanggup. Okey. Jadi maknanya kalau bahasa lainnya anda boleh simpulkan, maknanya dalam Islam ni dia pasaran bebas seperti yang anda sebutkan tadi. Okey. Jadi maknanya kalau kita buat gaji minimum, apa kesan positif dan apa kesan negatif. Okey. Anda nak sebut dulu tujuan gaji minimum. Tujuan gaji minimum ni ialah untuk memastikan rakyat yang tak cukup belanja. Ataupun kita kata basic expenses yang sekarang ni memang ada kadar anggaran. Sebagaimana juga dalam Islam, dia ada kadar anggaran. Sebagaimana hari ini pusat-pusat zakat meletakkan, kita kata basic expenses, kalau dia lembah kelam berapa. Dan hari ini memang agak tinggi dah juga. Mana kalau orang ada 5 orang anak ni, kata silap anda dalam 4,000 lebih sebulan. Maknanya paling-paling busuk mesti 4,000 lebih sebulan. Sebenarnya memang agak tinggi lah. Macam mana sendiri, kalau kiranya alhamdulillah tak ada komitmen rumah, tak adalah mana bayar asuran rumah tak ada, asuran kereta tak ada.
Tapi bila anak masuk universiti dan seumpamanya yang kita bayar sendiri, jadi sebulan tu memang agak tinggilah, 6-7 ribu juga sebulan. Maknanya kereta semua sekali, maknanya 6-7 ribu sebulan. Jadi besar sikit tu sebab saya pakai ada banyak sikit kereta sebab keperluan kerja sebenarnya. So maknanya kalau orang biasa yang tidak perlu macam saya tadi, macam tak perlu kereta banyak, maknanya tak perlu kenderaan banyak dan tak perlu orang kata mungkin ambil basic bayar anak masuk universiti tak perlu bayar apa-apa. So maknanya saya congok dalam 4,000, 5,000 samalah macam anggaran pihak pihak majlis. Ya, pihak majlis agama negeri-negeri. Okey, jadi isu yang nak bangkitkan sekarang ialah sekarang ni gaji majoriti rakyat, especially hatta bukan kata B40, hatta M40 sekalipun. Sebahagian besarnya memang tak cukup untuk nak survive dengan gaji yang ada, dengan expenses yang ada. Barang semakin naik, rumah semakin naik dan seumpamanya yang menyebabkan akhirnya gaji dengan basic expenses memang tidak fair, tidak tidak selaras lah. Maknanya tidak selaras antara gaji dengan pendapatan. Jadi kerajaan nak selesaikan benda ni, kerajaan menetapkan gaji minimum. Dulu 1,000, kemudian naik 1,200, sekarang naik 1,500. Okey. Apa kesan especially kepada peniaga-peniaga kecil? Ini yang anda maksudkan dengan poin yang kedua berkaitan dengan inflasi. Berkaitan dengan inflasi. Mana tujuan tu bagus, tapi cara selesainya adalah salah. Yang pertama, salah dari segi hukum. Anda sebut tadi kerajaan masuk campur dalam urusan hukum, urusan individu dan dalam urusan rakyat, sedangkan pekerja dan majikan dah setuju dengan rate gaji yang berdasarkan kemampuan dan berdasarkan market yang ada. Tiba-tiba kerajaan masuk campur. Itu memang salah dari segi hukum. Yang keduanya ialah kesan negatif. Contoh saya ambil praktikal. Ni bukan kata benda yang benda yang teori, benda yang angan-angan, benda yang termenung dapatkan dia. Tak. Ini saya sebutkan realiti. Sebab saya memang ada bisnes saya sendiri, keluarga saya memang ada bisnes sendiri, dan realiti orang yang berniaga sangat faham benda ni. Ni maknanya saya sebut berdasarkan kepada realiti orang berniaga. Jadi sebab itu pemimpin negara kena faham. Kalau pemimpin negara duduk di kayangan, gaji berpuluh ribu hatta beratus ribu, tiba-tiba nak buat penetapan ini, maka silap disebabkan mereka tak faham keadaan peniaga di bawah. Keadaan rakyat yang tu. Jadi sebab itulah kalau pemimpin kaya dengan ni, minta maaf, agak suka sikit nak selesai masalah rakyat. Yalah sampai tahap tengok orang mengairkan puyuh pun dia kata orang miskin. Itu memang out lah. Okey. Cerita dia sekarang saya ambil contoh senang ya. Sebab saya ada banyak bisnes, antaranya ialah stationery. Stationery ni saya ambil alih daripada arwah kakak saya. Ringkas cerita saya ambil senang. Saya ambil contoh macam realiti arwah kakak saya dulu. Satu stationery, maknanya dia punya basic expenses dalam RM3,000 sebulan. Maknanya dah RM3,000 itu maknanya kalau bahasa mudah nak sebutnya ialah bayar rumah dia, bayar kereta, makan minum dia dan seumpama, dan RM3,000 sebulan memang dia perlukan. Okey. Dia ada dalam 3 pekerja. Seorang masa tu kalau tak silap saya, kalau pekerja asing dia ambil seorang pekerja Indon dalam gaji 900. Ini harga lama lah, rate lama pekerja asing. Kemudian ada 2 orang lagi pekerja dalam 1,000 dan juga sekitar 1,100. Masa tu gaji minimum dalam 1,000, dalam 1,000. Mana-mana letak peratus pun lah, 3 orang pekerja dalam RM3,000. Maknanya seorang dengan 1,000, ada seorang RM1,000. Gaji dia mana 3 orang dalam RM3,000. Kemudian dia sendiri, gaji dia sendiri sebagai owner, sebagai pengurus kedai, dia ambil gaji dalam RM3,000 sebulan untuk dia saja. So maknanya total expenses dalam bak gaji saja RM6,000. RM6,000. Jadi dia punya jualan ialah mana sebulan dapatlah dalam, dia tengok bulan lah, maknanya basic bahasa mudahnya, maknanya sebulan-sebulan tu cukup lah. Ngam-ngam lah, maknanya RM3,000 untuk gaji dia lepas, maknanya untuk pekerja lepas.
Kalau ada lebih pun ada lebih 500, kalau ada lebih 1000, tapi lebih 500 sebulan ni kadang-kadang sebenarnya untuk tampung bulan-bulan yang tak ada customer. Contohnya bulan 12, cuti sekolah memang tak ada customer. Jadi hak untung sikit-sikit bulan-bulanan tu kena top up hak bulan hak tak ada customer tu. Okey. Anda nak beri satu gambaran. Ni saya ambil satu gambaran realiti. Bayangkan katakan contoh. Tiba-tiba kerajaan enforce gaji minimum 1,500. Kalau tak nanti kena saman. Bermakna kakak anak ataupun owner sectionary tadi, dia dah naik expenses dia daripada 6,000 jadi 7,500. Jadi ada kenaikan 1,500. Soalannya, daripada mana dia nak bayar 1,500 kenaikan gaji dia punya staff, sedangkan dia punya jualan sebulan tu memang ngam-ngam je. Maknanya bolehlah dia 3,000 sebulan bayar rumah, bayar kereta dan seumpamanya. Kalau tiba-tiba kerajaan buat enforcement, paksaan kenaikan 1,500 wajib minimum bayar kepada pekerja, bermakna expenses dia naik sebanyak 1,500. Naik sebanyak 1,500. Jadi 1,500 daripada mana dia nak ambil? Memang hari yang pertama dia kena ambil daripada gaji dia, tapi menyebabkan dia punya income tak cukup. Nak bayar kereta mungkin tak cukup, nak bayar rumah mungkin tak cukup. Nak tak nak, satu saja cara nak selesaikan masalah ni. Dia wajib kena naikkan harga barang dia. Kena naikkan harga barang dia berapa? Mungkin sekitar 20% ataupun 30%. Dia akan naikkan harga barang. Sebab apa naikkan harga barang? Kalau tak naikkan harga barang, nak ambil mana duit untuk bayar kenaikan harga, kenaikan kos gaji pekerja? Saya boleh sebutkan bahawa orang-orang yang berniaga di peringkat lower PKS ni, maknanya perusahaan kecil dan sederhana ni, sebab dia adalah yang maknanya kita ambil sebagai perusahaan kecil sederhana yang upper kelas. Mana hak yang boleh katakan 20,000, 30,000 sebulan. Tapi saya ambil hak basic ni, yang kedai-kedai yang satu lot, yang meniaga kedai makan dan seumpamanya. Ini saya ambil hak basic-basic ni. Yang mana peniaga-peniaga ni biasanya mereka tak ada income banyak yang lebih. Biasanya sebulan tu ngam-ngam, kemudian adalah lebih dalam 1,200. 1,200 ni pun kadang-kadang buat tampung benda-benda yang emergency je. Okey. Jadi saya nak sebutkan bahawa tidak ada cara lain melainkan dia akan naikkan harga. Maknanya tahun ni naik harga, tahun ni 1,500 basic expenses, itu dah cukup untuk kita kata yang golongan B40, yang lower B40. Okey, lower B40. Tapi bila kenaikan gaji minimum itu memaksa peniaga menaikkan harga barang, tahun depan 1,500 dah tak cukup dah. Basic expenses akan naik pula kepada mungkin 1,800. Kerajaan kena naik pula gaji minimum kepada 1,800. Peniaga pula akan naik lagi barang untuk tampung kenaikan kos gaji. Kemudian naik lagi barang, kemudian naik lagi gaji, dia tak akan selesai masalah. Ini kesan daripada kenaikan ataupun enforcement of the, kita kata, penetapan ataupun gaji minimum sebagaimana yang dilaksanakan. Cuma saya tengok alhamdulillah kerajaan mungkin dia faham masalah ni, menyebabkan gaji minimum itu enforcement hanya kepada hanya kepada golongan yang korporat dan bukan syarikat yang kecil dan juga sederhana. Okey. Cuma bila kerajaan tak buat enforcement, kalau buat enforcement dia akan timbul inflasi. Kalau buat enforcement kepada semua syarikat, timbul inflasi. Kalau tak buat, golongan rakyat tak cukup belanja. So maknanya masalah masih tak selesai. Okay? Masalah masih tak selesai. Jadi persoalannya, bagaimana Islam selesaikan masalah? Macam mana Islam selesaikan masalah? Ini yang kita nak cuba bincang pada malam ni. Sebenarnya benda ni ada dalam dokumen hijau. Tapi saya rasa dan saya yakin ramai yang tidak mendetaili dan tidak melihat kepada dokumen hijau itu sebagai penyelesaian. Apa yang dokumen hijau sebut? Sebab benda ni kita ambil daripada hukum hakam Islam. Apa cara penyelesaian hukum hakam Islam?
Baik. Masalah gaji tak cukup, rakyat tak cukup belanja untuk nak tampung basic expenses, sebenarnya tugas itu bukan tugas syarikat. Untuk di-enforcekan, untuk dipaksa supaya bayar gaji minimum. Bukan tanggungjawab syarikat. Yang ini sebenarnya adalah tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab kerajaan adalah merupakan satu perkara yang Islam ataupun Allah bagi garis panduan. Macam mana kerajaan nak buat? Kalau bahasa mudahnya, ringkas, mudah kita faham, saya boleh istilahkan fill the gap. Ataupun dalam bahasa lain, disebutkan sebagai kaedah qutus sanam. Okey, macam mana cara dia? Sebab itu dalam Islam, peruntukan paling besar dalam belanjawan adalah untuk fakir dan miskin. Adalah untuk fakir dan miskin. Apa makna fakir dan miskin? Kalau saya ambil definisi yang masyhur, fakir ni maknanya orang yang mana pendapatan dia bawah daripada keperluan. Contohnya, dia punya keperluan 1,500, gaji dia 1,100. Keperluan dia 1,500, gaji dia 1,100. Miskin pula dibezakan dengan fakir menurut setengah mazhab, bukan semua mazhab. Orang yang mana gaji dengan pendapatan dia ngam-ngam. Dia punya gaji 1,500, dia punya expenses pun sekitar 1,500. Maknanya orang kata kais bulan, makan bulan, tak ada simpanan. Ini dipanggil sebagai miskin. Maknanya fakir lebih didahulukan berbanding dengan miskin dari segi perbelanjaan kerajaan. Macam mana Islam selesaikan? Islam selesaikan dengan cara wajib. Ini bukan sunat ni. Bukan atas kerajaan. 1/8, 1/6 daripada hasil bumi. Hasil minyak petrol, hasil balok, hasil macam-macam, mesti diberikan kepada golongan fuqara. 2/8 daripada hasil cukai pendapatan, cukai macam-macam, mesti diberikan kepada fuqara. Maknanya kalau 2/8 daripada bahagian cukai, 1/6 daripada pelbagai hasil bumi dan khidmat kerajaan wajib diberikan kepada orang miskin, fakir. Ini bukan pilihan. Kerajaan tak boleh buat investment sana, nak bail out 1MDB, nak bail out sana, tak boleh. Yang pertama, wajib kerajaan beri kepada golongan miskin dan fakir. Wajib bukan sunat. Mana kalau tak beri, berdosa. Sebab tu kalau kita faham hukum ini macam zakat. Zakat ni bukan saja wajib kutip, bukan saja wajib bayar, tapi wajib kutip dan wajib agih. Kita banyak belajar wajib bayar, berapa zakat perlu bayar. Tapi banyak kita tak faham zakat ni wajib kutip. Mana kerajaan kena ambil paksa daripada orang Islam yang tak bayar zakat ni. Bila ambil, di sana ada hukum agih. Hukum agih, ni yang kita nak bahas. Antaranya ialah, bila kerajaan ambil daripada cukai rakyat, 2/8 untuk orang miskin. Ambil daripada hasil bumi, kemudian diperuntukkan 1/6 untuk orang miskin. Semua bahagian ini diberikan kepada orang miskin, dia ada kadar minimum yang wajib kerajaan beri. Bukan ikut suka kerajaan. Bukan ikut belanjawan kerajaan. Bukan ikut Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, bukan. Bukan ikut PM, bukan. Kenapa Allah tetapkan kaila yakuna dulatan bal aghniya, supaya hasil bumi, supaya hasil cukai tidak hanya mengalir dekat orang kaya sahaja. Kalau Allah tak tetapkan, kata Allah, kalau aku tak tetapkan, nanti hasil negara ini kamu ambil, bail out pokok kamu. Buat projek pokok kamu. Beri pinjaman kepada pemaju untuk buat rumah. Beri pinjaman kepada pok ni. Beri bail out pok ni. Habis. Hanya orang kaya je akan dapat, kata Allah. Sebab tu aku tetapkan. Apa yang aku tetapkan? 1/6 mesti untuk fuqara. 2/8 mesti untuk fuqara daripada hasil cukai. Sebab apa Allah tetap? Kalau aku tak tetap, nanti kamu tak akan beri. Bila beri, berapa minimum? Ini saya nak sebut minimum. Bukan gaji minimum yang perlu diberi oleh syarikat. Tetapi
tanggungjawab kerajaan pastikan minimum agihan itu berlaku. Apa dia minimum agihan? Menurut mazhab jumhur, Hanafi, Hambali, Maliki, sekali kerajaan agih kepada fuqara tadi ialah putusanah kena cukup belanja setahun. Maknanya kalau basic expenses dia adalah 1,500, gaji dia sekarang 1,100, bukan caranya paksa majikan dia tambah 400, bukan. Tapi 400 yang tak cukup tadi mesti ditop up oleh kerajaan. Macam mana cara kerajaan top up? Putusanah. Maknanya kalau 400 yang tak cukup, dia kena kali dengan 12. Sekali kerajaan agih mestilah 400 kali dengan 12. Maknanya kalau 400 kali dengan 12 maknanya 4,800 setahun. Tapi atas kerajaan lah nak beri bulanan 400 pun tak apa. Tapi at least setahun tu dia mesti allocate. Putusanah cukup belanja dia setahun. Jadi tugas gaji minimum ataupun bahagian gap antara belanja dengan gaji yang tak cukup mesti ditampung oleh kerajaan, bukan ditampung oleh syarikat. Sebab tu Allah sangat murka dengan memberitahu bahawa aku tetapkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya hasil bumi, hasil negara, cukai semua sekali, pemimpin tak pusing, tak putar, tak legarkan harta-harta itu di kalangan orang kaya sahaja. Sekali beri pinjaman kepada puak-puak kaya berapa? Bilion. Sekali salurkan peruntukan melalui bank untuk beri pinjaman kepada korporat, bilion. Tapi nak beri kepada orang miskin kira. Tanyalah pakar ekonomi mana pun, itulah cara pemikiran pakar-pakar ekonomi kapitalis. Tapi kalau tengok kepada cara Islam tadi, yang diutamakan dalam perbelanjaan ialah golongan fuqara untuk nak fill the gap. Kalau 1,100 dia punya salary, kemudian dia punya apa? Dia punya keperluan 1,500, maknanya 400 itu siapa yang selesaikan dalam Islam? Kerajaan, bukan majikan. Baik, apa kesan? Okey, ini anda sebut apa kesan kalau kita buat macam tu. Anda ambil contoh dalam kes tadi. Isu sekarang bila kerajaan buat enforcement, kerajaan takkan mampu buat enforcement kepada PKS, kepada SME. Takkan mampu. Sebab apa takkan mampu? Mati syarikat kalau kerajaan buat enforcement, dan kemudian syarikat tu kalau tak nak mati, naik harga, dia akan jadi inflasi. Tak selesai masalah. Jadi kerajaan tak akan berani buat enforcement kepada SME. Maka apa kesan? Rakyat masih tak cukup belanja. Masih tak cukup belanja. Bila masih tak cukup belanja, menyebabkan kita yang meniaga kurang laku. Saya ambil contoh stationery tadi. Stationery ni kita ada jual barang keperluan. Dan kita ada jual barang yang aksesori yang bukan keperluan. Yang untung besar barang aksesori. Hak keperluan tak untung besar. Pen tak untung besar. Kertas tak untung besar. Kertas ni untung kalau satu rem tu jual RM14, untunglah RM3 je. Tapi yang untung besar ni contoh saya ambil macam stiker. Jual dengan harga RM4, untung RM3 sebagai contoh saya ambil. Macam kertas-kertas mewarna yang budak-budak anak suka main. Yang tulis, yang lukis ABC tu. Yang tu untung besar. Tapi masalahnya kadang-kadang mak masuk. Bawa 4 anak. Yang nak membelinya seorang je anak sebab esok nak sekolah, pen hilang. Jadi nak tak nak malam tu kena cari pen. Dia belilah pen sebatang. Harga berapa ringgit? Mungkin harga RM3. Kita punya untung 5%. 5% je untung. Anak yang kedua tadi, tengok katakan contohnya stiker. Katakan contohnya stiker apa nama? Sekarang ni budak-budak suka ni. Elsa, katakan kalau budak perempuan suka stiker Elsa. Okey, ataupun buku mewarna Elsa. Masalahnya anak nombor 2 ni nak beli buku mewarna Elsa tu, buku tu sebenarnya buku yang informatif sebab mewarna nombor, mewarna huruf akan menjadi.
Tapi berharga berapa? RM8. Okey, itu kita punya untung besar. Masalahnya ialah mak ni pula bila anak nak benda tu, ambil saja ketuk tangan. Sebab apa ketuk tangan? Sebenarnya yang tu bukan dalam bajet. Bukan dalam bajet. Bukan tak nak beli. Nak beli. Anak-anak nak tu nak beli. Tapi masalahnya kalau beli, memang tak cukup belanja bulanan. Jadi apa kesan? Menyebabkan kedai saya kurang laku. Kurang laku. Dalam keadaan orang tak membeli bukan kerana orang tak nak, tapi orang tak ada duit. Sebab masing-masing gaji ngam-ngam, masing-masing gaji dengan belanja memang tak cukup. Jadi maknanya saya nak naik gaji macam mana tak boleh. Siapa yang membeli? Semuanya pekerja macam kedai saya. Mungkin dia kerja kedai hardware, dia kerja kedai 7E, mungkin dia kerja di syarikat yang SME, yang lain, yang gajinya tak boleh nak tampung dia punya keperluan. Jadi bila dia mari membeli kat kedai saya, dia tak boleh beli aksesori. Dia hanya beli necessary sahaja. Menyebabkan saya punya income hanya cukup bayar gaji, cukup bayar expenses. Macam saya kata arwah kakak saya 3,000 sebulan. Tapi nak banyak tak lebih. Dah tak boleh dah. Nak naik gaji pekerja, dah tak mampu dah. Tapi bayangkan kalau kerajaan fill the gap. Menyebabkan orang masuk kedai, bukan saja beli necessary, tetapi beli accessories. Bukan saja beli keperluan, tapi beli bahan-bahan hiburan. Yang tak salah dengan Islam. Macam saya kata tadi, buku mewarna anak-anak yang bukan silibus. Ambil contoh. Jadi untung besar. Mungkin sebulan sebelum ni 10,000 dah naik 15,000. Memang kalau barang aksesoris laku, memang akan untung besar. Bila untung besar, pekerja. Saya tak sayang nak naikkan gaji pekerja 1,500. Terutamanya apabila banyak kedai dah bercambah sebab barang laku, yang ni buka kedai, yang ni buka kedai, mesti semua akan mahukan pekerja. Tadi saya kata atap bocor 10 orang, sekarang ni atap bocor dah 20 orang. Maknanya demand pekerja tu tinggi. Sebab apa? Sebab kedai laku. Saya mungkin perlukan 4 pekerja sebab nak buka sampai 10 malam. Hari ni nak buka 10 malam tak boleh sebab hari ni mampu gaji 2 orang je sekarang. Buka pun sampai pukul 7, nak sampai pukul 10 dah tak boleh dah. Jadi menyebabkan demand pekerja rendah. Bila demand pekerja rendah, jadi pekerja ni pula orang bayar gaji berapa pun sanggup. Bayar 1,100 pun sanggup walaupun dia punya keperluan 1,500. Jadi saya pula memang kalau boleh nak bayar gaji mahal tapi dengan jualan yang ada tak mampu. Maka keadaan itu menyebabkan gaji yang saya mampu 1,100, dia pula 1,100 pun okeylah sebab tak ada orang nak hire dia lebih daripada itu. Jadi demand and supply tadi menjadikan harga market dalam gaji pekerja sektor kita kata macam kerani dan seumpamanya, maknanya dalam penjaga kedai dan seumpamanya, rate dalam sekitar 1,100, 1,200. Okey Faham Okey. Jadi maknanya kalau kerajaan fill the gap, demand untuk aksesoris akan naik, barang akan laku, menyebabkan mungkin kedai akan banyak buka, menyebabkan demand pekerja tinggi, maka gaji akan naik. Kalau saya mampu bayar 1,500, tiba-tiba ada kedai lain baru buka, nak cari pekerja, dia tawarkan gaji 1,500. Saya tetap bayar 1,100. Jadi pekerja saya pula diminati oleh kedai baru sebab dia ada pengalaman. Dia pun offer 1,500 sebab dia mampu bayar. Jadi saya pula tengok orang nak ambil pekerja saya dengan harga 1,500. Saya ni boleh bayar sampai 1,600. Sebab apa? Sebab barang saya laku sekarang. Barang laku pula bukan aksesoris. Sebab apa aksesoris? Sebab pembeli semua, pelanggan kedai saya dah dapat fill the gap by the government. Jadi, saya akan bayar dia 1,600 sebab kalau tidak, dia akan pergi kedai lain. Jadi, gaji akan naik based on demand and supply. Tetapi masalah sekarang ialah yang merosakkan harga kerajaan sendiri. Kenapa? Mari pekerja asing. Bila mari pekerja asing, syarikat-syarikat korporat, dia tak nak hire orang tempatan. Menyebabkan lambakan pekerja yang nak cari kerja tapi nak bayar gaji murah, orang pula fikir 10 kali,
kos tinggi, expenses tinggi, bayar gaji murah, orang nak kerja pun malas. Sebab tu mutu pekerja tempatan bukan sebab mereka tak bijak, tapi disebabkan oleh psikologi. Gaji rendah, expenses tinggi. Bangla tak apa, dia hantar kat kampung dia setiap bulan 7-800, sana expenses 600 je sebulan. Gaji dia dapat 1,100. Tak apa. Jadi inilah sebenarnya yang merosakkan. Jadi sebab itu, anda tengok, nak selesai masalah ni, kena balik kepada government. Bukan balik kepada syarikat. Yang pertama, kerajaan mesti take over semua galian. Bisnes besar yang diswastakan. Kerajaan kena ambil semua. Bila kerajaan take over benda-benda ni semua, insya-Allah pendapatan kerajaan akan meningkat. Bila meningkat, kerajaan akan mampu untuk fill the gap. Sebab tu saya kata tadi, cara Islam ialah fill the gap. Antaranya ialah gap itu mesti diisi sebanyak qutus sanah, dan itulah sebenarnya cara yang kita sebutkan dalam dokumen hijau. Sebab itu orang tengok dokumen hijau ni ialah nak kutip cukai, simpanan, korporat dan seumpamanya, sahaja. Tapi sebenarnya ramai orang terlepas pandang, tapi saya dah banyak kali saya bagi pengisian. Sebenarnya yang penting dokumen hijau bukan dari segi kutipan tu, tapi yang paling penting ialah dari segi agihan. 25% daripada cukai ataupun almost 30% daripada cukai mesti diagihkan kepada golongan miskin. Almost dalam 25% mesti diberikan kepada golongan miskin. Ini tak boleh buat benda lain. Dalam 15% mesti diselesaikan hutang PTPTN. Ini bukan kita buat ikut kepala kita, tapi ini kita ikut guideline dari segi cara pengagihan sistem cukai dalam Islam. Itu yang kita maksudkan sebagai fill the gap. Jadi kita pump dekat bawah supaya kuasa beli itu meningkat. Bukan paksa syarikat untuk bayar. Sekarang ni pun PMI sama je. Kalau kerajaan paksa syarikat bayar kita kata gaji minimum, sedangkan kerajaan tak ambil cukai untuk diberikan kepada orang miskin, walaupun syarikat mampu bayar, tapi dia akan naik expenses dia. Macam kilang saya yakin dia akan naik expenses dia. Dan saya yakin tidak ada pihak yang mampu untuk sekat. Walaupun namanya syarikat korporat, saya yakin dia orang pun akan naik harga nanti sama ada services ataupun production bila mana kerajaan enforce gaji minimum. Saya cukup yakin sebab tidak ada pihak yang mampu sekat. Yang boleh sekat syarikat-syarikat besar yang produce barang-barang yang bukan keperluan asasi. Seperti contoh plastik dan seumpamanya, seperti pakaian dan seumpamanya akan naik walaupun kerajaan buat enforcement tu hanya kepada syarikat-syarikat korporat. Ini yang saya tengok kesan negatif dari segi enforcement gaji 1,500 sebab yang pertama, dia enforce hanya syarikat korporat dan syarikat korporat ni bagi saya petengok pengalaman, memang dia orang ni sebenarnya bermaharaja lela. Dia orang ada satu kuasa dan biasanya kerajaan lebih tunduk kepada dia orang berbanding dengan peniaga-peniaga SME. Peniaga SME pula macam saya sebutkan tadi, kerajaan tidak akan mampu untuk buat enforcement sebab dia akan menyebabkan inflasi. Maka kesannya PMI tentu je tak akan selesai masalah kuasa beli. Jadi sebab itu nak selesai masalah ni perlu balik kepada Islam. Sebab tu saya seru sangat rakyat kita sedarlah cara Islam ni supaya kita sama-sama buat perubahan. Terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik, bukalah mata untuk faham benda ni dan inilah sepatutnya yang menyatukan parti-parti politik Islam untuk buat perubahan. Maknanya kena berjanji untuk buat benda yang diajar oleh Islam ni untuk buat perubahan. Di situlah sebenarnya titik yang paling penting untuk menyatukan pengundi-pengundi Islam dan juga menyatukan parti-parti politik Islam. Maknanya saya nak maksud saya sebagai contohnya, kalau kita buat tawaran dalam pilihan raya sebagai contoh, rakyat faham tawaran itu dan rakyat nakkan kepada perubahan ke arah itu, maka rakyat akan mengundi parti yang menawarkan tawaran itu. Maka parti pun berminat untuk laksanakan kalau dia menang, rakyat pula berminat untuk nak undi parti yang menawarkan tawaran itu, maka baru dia boleh buat perubahan. Tapi kalau rakyat tak faham, kemudian parti politik
Melayu especially, Datuk Kilang parti mana pun tak faham solusi ini, jadi pimai-pimai tentu saja. Sebab tu saya tengok hari tu PH pernah tawarkan kenaikan gaji minimum sampai 3,000. Saya gelak betul lah, saya kata ni memang tak reti ekonomi langsung. Dia ingat naik gaji minimum 3,000 tu, inflasi lagi merudum, jatuh ataupun naik pada tahun depan, barang naik melambung menyebabkan ekonomi sekejap je akan hancur bila ditawarkan gaji 3,000 minimum. Itu orang panggil sembang saja tak reti ekonomi. Itu saya tengok ada satu parti politik hari itu yang bercakap tapi dia tak sempat letak dalam manifesto lah. Dia bercakap dalam ceramah, insya-Allah kalau kita menang kita akan naikkan gaji minimum 3,000. Hampir betul mana boleh nak naik gaji 3,000, inflasi lagi teruk macam saya cerita tadi. Sebab itu solusi terbaik mesti balik kepada Islam. Yang pertama, kita semua rakyat kena sedar itulah Islam yang diajar oleh Rasulullah, yang diwahyukan oleh Allah kepada pemimpin untuk dilaksanakan. Dan pemimpin pula mesti letak benda dalam manifesto supaya rakyat faham itulah perubahan yang perlu kita buat kepada ekonomi kita. Jadi saya harap 3 poin yang saya bentangkan pada malam ini, yang pertamanya tentang inflasi, kemudian yang berkait dengan penyelesaian Islam dan garis panduan Islam ataupun pendirian Islam tentang sejauh mana kerajaan boleh campur dalam urusan yang berkait dengan urusan perniagaan rakyat. Wallahu taala alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniahlah kepada pihak Quizem yang dapat menganjurkan program yang sangat bermakna dan sangat berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Zahrudin atas pengisian yang telah diberikan tadi. Okey, baik, jika anda semua yang sedang menonton di live Quizem ni, jika anda ada soalan nak tanya, kita buka soalan ataupun kita akan buka dalam 2-3 soalan lah. Okey, kalau contohnya nak tanya pasal anda setuju untuk tetapkan 1,500 ni kan, seperti mana yang dikatakan Ustaz Zahrudin, kerajaan dia tak boleh tetapkan. Betul Ustaz? Kiranya ya, dia atas pilihan untuk pilihan untuk inilah syarikat tersebut untuk tetapkan harga untuk gaji tersebut. Okey, baik. Jika ada soalan nak tanya, maknanya kalau tengok pada apa yang dia timbulkan tadi tu Ustaz. Sekarang ni kita kena ada option yang ketiga. Sekarang ni kalau kita kata kita tak setuju dengan 1,500, tak boleh. Sebab sekarang ni mindset orang kita ni kapitalis sahaja, tak ada option lain. Bila kita kata tak setuju bermakna do nothing. Tak. Yang kita maksudkan tadi ialah sekarang ni kita orang dalam dua saja, sama ada buat gaji minimum ataupun tak buat langsung. Sebenarnya kalau kita ambil dua pilihan ni, buat gaji minimum lebih baik daripada tak buat langsung. Tapi buat gaji minimum banyak masalah macam saya sebut tadi. Masalah inflasi, tak selesai masalah untuk jangka masa panjang. Jadi maknanya kita sebutkan ialah third solution. Itu penyelesaian Islam, iaitu fill the gap, qutus sanah, daripada sumber yang kita telah sebutkan tadi. Maknanya Islam dah sediakan cara dah sebenarnya. Bukan hanya bercakap teori. Dah sediakan cara, dan cara ni sebenarnya 1,500 tahun dilaksanakan dalam kerajaan Islam memang terbukti berjaya sebenarnya. Terbukti berjaya. Jadi inilah kaedah yang dilaksanakan dari zaman Sayyidina Umar bin Aziz, yang kita duk bangga kata harta negara tu melimpah tak tahu nak pergi mana. Sebenarnya itu adalah kesan daripada pelaksanaan kaedah ini. Sebenarnya. Jadi sebab itu maknanya jangan kita sebut bila sebut tak setuju dengan gaji minimum bukan bermakna do nothing. Bukan. Mesti ada tiga option tadi. Satunya tak buat langsung. Yang kedua buat gaji minimum. Yang ketiganya ialah balik cara Islam, buat cara fill the gap ataupun penuhi kelompangan gaji, maknanya kaedah qutus sanah. Itu kita ambil mazhab jumhur lah. Kalau mazhab Syafi'i lagi dahsyat. Mazhab Syafi'i bukan qutus sanah, qutul umri. Lagi besar dia punya agihan tu. Okey, baik.
Okay, kita ada soalan kita buka kepada audiens di Facebook. Okay, sebelum kita, kalau tak ada apa-apa, kita akan itulah minta Ustaz buat kulasah nanti. Okay, baik, kita buka dalam 2-3 soalan. Jika anda ada soalan di Facebook, okay, anda boleh komen dekat bawah tu. Okay, kita akan bincangkan pada malam ni. Baik, sebelum kita pergi, kita akan lihat soalan-soalan nanti. Kita akan iklan sebentar, Ustaz. Kita akan iklan sebentar untuk Quizem. Okay, baik, insyaAllah yang mana Quizem akan adakan iftar perdana di bulan Ramadan nanti. Okay, yang mana kita ada jualan kupon untuk meja kerusi untuk RM100 dengan RM200. Okay, siapa yang nak infak ataupun yang nak membeli kupon, okay, membeli kupon untuk iftar Ramadan nanti, anda boleh PM nombor tersebut dan boleh beli kupon melalui Toypay yang kita dah sediakan di link Facebook. Okay, baik. Jadi kalau contohnya kalau tajaan meja, okay, tajaan meja ni kalau sekiranya anda mampu untuk tajaan meja, infak untuk bulan Ramadan nanti, kita ada tajaan untuk RM1,000, kemudian untuk RM2,000, kemudian ada RM5,000 dan RM10,000. Okay, ni kita akan jemput jemputan khas daripada YB Datuk Seri Ustaz Tun Ibrahim Toman, iaitu Menteri Alam Sekitar. Okay, tausiah yang disampaikan. Baik, kelebihan bagi mereka yang yang infak ataupun yang membeli bukalah siapa-siapa yang ada soalan nak bertanya tentang isu ataupun berkaitan dengan soalan kita pada malam ni, anda boleh komen dekat ruang komen di bawah. Ustaz tolong share dalam chat kita sebab anda tadi nak tengok yang soalan dalam live. Soalan bila? Kalau ada soalan tu Ustaz paste dalam chat. Okey, boleh. Okey, kita bukalah satu ke soalan ataupun 2 soalan untuk malam ni. Subjek-subjek yang ditawarkan seperti akidah, tasawuf, fiqh dan bahasa Arab dan lain-lain lagi menarik minat saya untuk mendalami ilmu pengajian Islam. Sesuailah untuk kita belajar di hujung minggu. Jadual yang sesuai untuk bagi kalangan pekerja-pekerja. Silibus yang diberi adalah merangkumi pelbagai sudut asas kehidupan seorang Muslim. Saya dapati sistem pengajarannya yang tersusun, mempunyai buku-buku yang diakui bagus. Kami dapat belajar dan memahami setiap subjek-subjek yang telah diajar kepada kami. Sini kita mendapat dalil-dalil apa-apa yang kita amalkan melalui kursus seperti siasah syariah. Pembelajaran di sini amat signifikan dengan apa matlamat yang saya cuba capai. Kenapa saya memilih Quizem untuk saya sambung belajar agama Islam? Sebab dekat sini pensyarah-pensyarah dia sangat berdedikasi dan kita sangat selesa untuk belajar daripada pensyarah dia sebab kita boleh tanya apa-apa soalan dengan mudah. Tenaga pengajar yang berpengalaman Dan tenaga pengajarnya amat efisien dan banyak membantu dalam memahamkan
setiap subjek yang kita ikuti. Suasana perbincangan dan pembelajaran yang melibatkan begitu ramai latar belakang. Ada yang ada yang bekerja, ada yang belajar dan terdiri daripada pelbagai kelompok masyarakat. Okey Ustaz, tak ada komen kat bawah tu. Lepas kita terus khulasah lah. Okay, khulasah sekiranya Ustaz ada nak nak dari segi solusi tu, Ustaz boleh syarahkan lagi ke untuk kita bahaskan pada malam ni sebelum kita pergi penutup. Okey, syukran Ustaz Hafiz. Jadi secara kesimpulannya sebenarnya masih banyak sebenarnya sistem ekonomi Islam yang perlu diketengahkan pada hari ini disebabkan oleh penyelesaian ekonomi Islam ni sebenarnya tidak masuk dalam market solusi ekonomi pada hari ini. Jadi kebanyakan orang kita ni sama ada mereka melihat ekonomi itu sama ada kapitalis ataupun sosialis, dan kapitalis pula banyak melihat kepada barat macam mana penyelesaian. Jadi sebab itulah kalau barat buat gaji minimum, kita pun follow sekali gaji minimum, sedangkan kita Islam ada solusi yang lebih baik. Yang jadi maknanya kita doakan semoga insya-Allah Quizem antara institusi yang akan membawa kita kata solusi ekonomi Islam ni ke tengah masyarakat kita. Jadi sebab itu solusi yang kita bincangkan ni adalah solusi yang berkaitan dengan perekonomian Islam. Tapi hari ini banyak fokus hanya kepada muamalat Islam ataupun Islamic contract yang melibatkan muamalat dan seumpamanya, tetapi tidak melibatkan ekonomi yang bersifat cukai Islam, pengurusan aset ataupun harta negara Islam dan seumpamanya. Okey, jadi saya rasa itulah setakat ni yang saya boleh kongsi pada malam ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Hafiz Naim, kepada pihak Quizem, dan terima kasih kepada semua yang menyertai program kita pada malam ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zaruddin atas pengisian kita pada malam ni. Okey, terima kasih kepada semua audiens yang telah menonton kita daripada awal tadi. Semoga dengan pengisian kita ni dapat memberikan manfaat kepada anda semua. InsyaAllah kita akan adakan siri ni lagi dengan Ustaz Zaruddin. Mungkin akan tajuk lain lah, ya, tajuk lain berkaitan dengan isu semasa lagi. Baik, baik, siapa yang nak infak ataupun nak berikan sumbangan, anda boleh je ke nombor akaun di bawah tersebut, Akademi Pendidikan Quizem, melalui akaun Bank Muamalat, Maybank ataupun Bank Islam. Okey, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan salatul asri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.